Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan, insyaallah pada malam ini kita meneruskan perbincangan di dalam kitab disebutkan dalam kitab 500 sunat-sunat salat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, yang telah ditulis dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami hafizahullah wa rahimahullah, yang wafat pada 1432 Hijriah. Telah kita menyentuh dalam beberapa sunat-sunat di dalam solat. Yang disebutkan adalah berkaitan sunat-sunat sebelum solat. Kita telah sentuh berkaitan dengan azan, kita dah sentuh berkaitan dengan iqamah. Sebagai pengulangan, kita dah menyentuh hal berkaitan dengan mazhab Imam Syafi'i. Azan itu bukanlah dibuat setelah masuknya waktu secara tepatnya. Adapun azan itu dilakukan ketika mana ingin melaksanakan solat. Iqamah untuk mengajak kepada berjemaah, itu diisyaratkan dengan perbahasan kita yang lepas. Kemudian yang ketiga telah kita sentuh, iaitu berdiri betul, iaitu al-intisabu qa'iman. Berdiri ini termasuk kepada rukun, tetapi pengarang kitab masukkan juga ianya merupakan sunat, kerana berdiri sebelum daripada melaksanakan solat itu menunjukkan persediaan untuk kita masuk ke dalam solat. Jadi berdiri ini rukun. Orang yang nak solat, kalau ada kemampuannya, maka rukunnya itu adalah dengan diri. Kalau orang yang menyempurnakan solatnya di dalam musafir, sama ada di kapal terbang, di kenderaan, yang boleh dilakukan dengan berdiri, maka solat yang dilakukan tadi itu tidak perlu diqadakkan. Tetapi kalau dia melaksanakan solat dengan tidak berdiri, iaitu dengan menghormati waktu ataupun syarat untuk melepaskan kepada solat fardu yang dilakukan, maka dia perlu i'adah, iaitu mengulang qada solat yang telah mereka lakukan. Kemudian yang keempat telah kita sentuh, merenggangkan antara kedua kakinya, iaitu makruh kalau dirapatkan ataupun ditindihkan di antara kaki dengan satu kaki yang lain. Kemudian yang kelima, renggangan itu sekadar sejengkal. Dan yang terakhir telah kita sentuh pada sunat yang keenam, iaitu melihat ke tempat sujud. Baik, sambungan kita pada malam ini ialah melihat yang ketujuh, iaitu masih di dalam bab dimasuk kepada fasal, iaitu sunat-sunat ketika berdiri betul. Yang ketiga tadi itu maknanya sunat-sunat dalam hal berkaitan berdiri betul, kemudian merenggangkan kakinya, kemudian renggangan itu sejengkal, kemudian melihat kepada tempat sujud. Dan adapun yang ketujuh, ini masih lagi tentang sunat-sunat ketika berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa hurumihi fid daraini amin. Sambungan sunat-sunat ketika berdiri betul, sunat yang ketujuh. Ayyudiman nadhara ila mawdi'is sujudi fi jami'i salatihi haitsu fataha 'ainaihi. Katanya Imam Al-Habib Sa'ad, sunat yang ketujuh itu adalah berterusan memandang ke tempat sujud sepanjang solatnya dan dalam keadaan membuka kedua matanya. Jadi kalau orang kata saya pejam mata ni nak khusyuk, kata perbahasan di dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang pejam mata itu masih belum mencapai khusyuk, bahkan menambahkan dia punya fokusnya itu lari. Orang yang kalau pejam mata ini, dia punya pemikiran tu dia akan melayang-layang, dia akan makin banyak fikir dengan pejamnya mata. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i, sunatnya pada kekal berterusan memandang ke tempat sujud. Yang kedua, dengan membuka kedua matanya. Maknanya fokusnya dengan matanya dilihat kepada tempat sujud. Keterangan syarahannya,
Termasuklah jika keadaan gelap sekalipun, ataupun solat di belakang Nabi, ataupun solat sunat jenazah. Kemudian kecuali ketika mana solat khauf, yakni yang musuh di hadapannya, maka barulah dibenarkan untuk memandang ke arah hadapan ketika mana solat dilakukan. Jadi melihat tempat sujud itu sunat. Apa keadaan yang membolehkan orang itu tak tengok tempat sujud? Kalau di dalam solat khauf, solat di dalam peperangan, maka solat itu mesti melihat di hadapan. Tuan-tuan jangan try kalau pergi perang, solat sujud, tengok tempat sujud tu. Tengok musuh, tengok macam cantik, line clear ni. Itu yang dia akan tidak memahami kepada perjalanan. Sebab itu tuan-tuan, dalam melihat kepada tempat sujud ini, bukan semata-mata tentang hal disunatkan, tetapi apa kata Rasulullah SAW, katanya, dan termasuk tidak memandang Kaabah. Ini maknanya bukan sekadar tempat sujud tu je kita kena fokus. Kalaupun solat di hadapannya Kaabah, maka katanya imam di dalam mazhab Imam Syafi'i, termasuklah Kaabah, kita tak perlu untuk memandang ketika mana kita solat di depan Kaabah. Riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sungguh aneh bagi seorang Muslim apabila memasuki Kaabah sehingga ia memandang ke arah bumbung Kaabah. Bahkan hendaklah meninggalkannya sebagai menghormati dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki dalam Kaabah tidaklah meninggalkan melihat tempat sujudnya sehinggalah baginda keluar darinya. Hadis sahih Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya. Dan terdapat keadaan yang menjadi sunat pula untuk memejam matanya, iaitu jika terdapat keadaan yang melalaikannya, bahkan menjadi wajib pula jika kelihatan aurat seseorang di hadapannya. Syarah kepada Kashifatus Sajah. Baik, kita lihat pertama, maknanya sunat yang telah ditentukan ialah melihat tempat sujud dengan keadaan dibukakan mata. Tapi ada situasi yang menunjukkan bahawa kita boleh pejam mata kalau keadaan melalaikannya. Boleh kita memandang di hadapan kalau kita solat dalam keadaan dalam peperangan, dan bahkan wajib untuk menutup mata kalau melihat kepada aurat seseorang. Kita lihat dulu berkaitan dengan Kaabah. Kaabah ini adalah satu-satunya, bukan satu-satu, iaitu salah satu daripada penglihatan mata yang kalau kita lihat, tuan-tuan, kita akan dapatnya rahmat. 4 perkara. Pertama, melihat wajah kedua orang tua kita. Siapa-siapa anak-anak yang masih lagi adik ibu dan ayah, renung mata muka mereka kedua orang tua. Kerana kata Rasulullah, melihat wajah kedua orang tua itu rahmat. Yang kedua, melihat kepada mushaf Al-Quran itu rahmat. Melihat kepada laut itu rahmat. Dan melihat kepada Kaabah itu rahmat. Melihat Kaabah berapa rahmat? 20 rahmat. Tuan-tuan, 20 rahmat ini besarlah daripada nikmat untuk melihat kepada Kaabah. Tetapi ketika mana Allah meletakkan, Rasulullah meletakkan kedudukan Kaabah yang melihat semata-mata dengan keadaan orang yang sedang solat terkait dengan Kaabah, maka orang yang sedang solat keutamaannya itu bukan melihat kepada makhluk. Kerana Kaabah itu makhluk. Yang hari ini kita melihat dengan keadaan hal dunia itu semuanya makhluk. Orang tu paling hebat, perkara yang paling hebat sekalipun itu makhluk. Maknanya ketika mana solat yang perlu dita'zim, dibesarkan hanyalah semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta yang depan kita itu, kata Rasulullah, itu dapat rahmat, 20 rahmat, bukan sedikit, besar, banyak. Tetap yang waktu itu hendaklah dita'zimkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, saya menasihati diri saya dan kita semua, cukup-cukup untuk kita membesarkan makhluk yang bukan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita besarkan makhluk yang bernama Ka'bah, khalas, okey. Kita besarkan makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah, iaitu kedua orang tua, okey. Kita besarkan makhluk yang terkait dengan mana-mana yang telah Allah letakkan kedudukan, itu okey. Jadi sampai kepada masa sekarang ini, cukuplah kita membesarkan mana yang telah ditentukan oleh Allah, dan kita besarkanlah dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini nak cerita bagaimana kasihnya Allah, orang yang menta'zimkan Allah. Satu hari di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada satu orang perempuan kerjanya menyanyi. Menyanyi di zaman Sayyidina Umar, maknanya dengan keadaan yang istilahnya tidak menumpukan hak seorang Muslim pada waktu tersebut. Dia menyanyi sampai tua. Ketika mana muda, ramai orang yang sokong dia tu, menyokong, memberi semangat, ada dia punya follower, okey. Sampai kepada tua, orang tak suka dia, suaranya dah tak sedap. Tapi kita punya zaman hari ini, kilauan mas keluar lagi yang latest. Kampung pun ada yang join ke? Kalau yang ada yang join tuan imam, terus solat sunat hajat untuk dia terkeluar paling awal. Sampai hujung usianya, suaranya dah tak sedap, orangnya makin tua, orang tak suka dengan dia, buang, ditinggalkan, dibiarkan. Kemudian wanita ini angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimahnya, ya Rabb. Tuan-tuan, dengan hanya kalimah ya Rabb, balik kepada mengagungkan Allah, dengan hatinya itu penuh ta'zim kepada Allah. Yang maksiat yang dia buat dahulu, satu ketika dahulu, maknanya diingat kembali bahawa itulah perkara yang paling sia-sia yang pernah dia lakukan. Kemudian hari ini dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, dulu orang sangat sanjung dengan aku kerana suara aku. Dulu orang sanjung dengan aku kerana aku punya perwatakan. Hari ini ya Allah, semua dah buang aku, kecuali Engkau yang tak pernah buang aku. Tuan-tuan, bila balik kepada Allah, bila kita bawakan jiwa kita kepada Allah, Allah beri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab dengan satu mimpi. Waktu itu Sayyidina Umar bangun daripada mimpinya, khabarkan kepada wanita tadi, kata dia, Allah telah terima doa engkau. Menangis perempuan. Menangis sebab apa? Sebab kata dia, selama mana aku bernyanyi, tak pernah satu saat pun aku ingat kepada Allah. Tapi hanya sekali je aku angkat tangan, ya Rabb, Allah terima dan dengar doa. Jadi kita ini nak besarkan siapa, tuan-tuan? Nak besarkan orang politik? Nak besarkan orang yang businessman? Nak besarkan kepada orang yang ada pangkat? Sedangkan yang mana bermaksiat minta kepada Allah, solid Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Kampung Pok, kalau nak barakah kehidupan orang masyarakatnya, agungkan Allah, besarkan Allah, tutup persengketaan, tutup perbalahan, tutup segala pertikaian-pertikaian. Yang nak difokuskan masyarakatnya, umatnya, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak masuk kepada program Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka stop. Saya banyak tempat-tempat yang saya dah sentuh. Kita stoplah cerita tentang diri kita. Tak yang cerita tentang diri kita ni buat tu, diri kita buat ni, kita dah tolong tu, kita dah tolong ni, orang tu bagus ke tak. Bulan Maulid, ceritanya Rasulullah. Cerita dengan anak-anak tentang Rasulullah. Ni kau makan tangan kanan ni, kau tahu tak, inilah yang Rasulullah paling suka. Dirapatkan anak-anak dan keluarga itu dengan Rasulullah. Ini tak habis-habis cerita drama artis. Drama artis. Oh, itulah artis tu bercerai lah, dia baru kahwin dalam beberapa bulan.
Tak payah tahu hal orang tu kahwin cerai ke apa-apa semua, tak perlu tahu. Yang kita besarkan Rasulullah. Ketika mana kita ngeteh, tak kisahlah ngetehnya waktu lepas subuh ke apa semua, besarkan Nabi. Cerita tentang kopi ni, Nabi ni suka kopi ke tak sebenarnya? Bawakan kehidupan kita tu dengan Nabi. InsyaAllah kampung pok barakah. Jadi tuan-tuan, kita mulakanlah malam ni. Kalau contoh lepas malam ni ada yang nak ngeteh, besarkan Rasulullah. Kenapa ni kena ni? Oh, Rasulullah ni suka raihkan kepada saudaranya, tunaikan hajatnya. Ni Rasulullah kan ada sebuah dalam hadis yang cerita Rasulullah. Ni kita nak cerita pun tak boleh sebab apa? Tak ada satu pun ilmu ataupun cerita Rasulullah dalam diri kita. Jadi kita tak mampu nak cerita. Jadi macam mana kita nak cerita? Kena banyakkan membaca perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik. Itu tentang melihat kepada Kaabah, maksudnya patah balik mesti merujuk kepada tempat sujud. Maknanya dengan fokusnya dengan tempat sujud pada waktu tersebut. Baik, kemudian yang ke-8, sunat-sunat ketika mana berdiri untuk sepanjang ibadat solat yang dilakukan, iaitulah hendaklah itraqur ra'si qalilan, menundukkan kepalanya sedikit. Maknanya menundukkan kepalanya tak perlu sampai kita bangun-bangun habis sujud tengkuknya sakit itu. Itu tengkuknya tu sampai dibengkokkan tu cukup sekadar menundukkan sedikit sebagai tanda pertama tawadhu', yang kedua adalah khusyuk. Baik. Kemudian sunat-sunat lain sebelum solat. Sunat-sunat lain sebelum solat. Ini tadi dalam keadaan berdiri. Kemudian solat, sunat-sunat lain yang difokuskan oleh pengarang kitab iaitu dengan keadaan sebelum solat. Yang ke-9 namanya as-siwak, iaitu apa dia? Bersiwak. Terdapat ganjaran pahala yang besar, yaitu berdasarkan hadis 2 rakaat solat menggunakan siwak itu lebih baik dari 70 solat tanpa menggunakan siwak. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Siwak ni tuan-tuan, kalau ikut kepada sunnah Nabi SAW, mesti datang daripada kayu arak. Alif ra alif kaf. Kayunya arak. Kayunya itu lembut. Dan kalau memakai kayu sugi itu, jangan ambil yang panjang-panjang sampai panjang sungguh lah. Sampaikan maksudnya untuk menentukan kepada perbuatan siwak. Cukup dengan keadaan panjangnya sedemikian atau panjang sedemikian untuk mendapatkan satu faedah yang lain. Kata Rasulullah SAW, siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siwak ni maknanya kayu lah. Kayu siwak ni ini sementara teringat saya bawa. Kalau dah lupa tinggal juga. Maknanya ni kayu siwak ini dilazimi oleh para sahabat sehingga kan mereka kalau bawa kayu siwak tu letak di telinga. Kita ni letak kat telinga pun batang rokok. Tapi sekarang dah tak ada lah. Kalau dulu macam batak no kan letak batang rokok macam dia seorang je lah yang boleh rokok dan hilang. Tak tahu yang member sebelah tu gudang garam. Gitu. Jadi maknanya para sahabat radhiyallahu anhum ambil siwak diletakkan di telinga, melazimi, maknanya tidak pernah tinggal untuk membawa kepada siwak. Satu. Yang kedua, ianya merupakan sunnah yang teragung kerana kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saat Nabi SAW nak wafat, Nabi sakit, sangat sakit. Kemudian Nabi nak menyuci mulut, Nabi ambil siwaknya siapa? Sayyidatina Aisyah. Bermakna yang pakai siwak ni bukan lelaki sahaja, yang perempuan pun sama. Jangan bawa make upnya lebih. Maknanya dibawakan siwak, kata Sayyidatina Aisyah, yang paling nikmat aku bila mana Nabi ambil aku punya siwak, kemudian Nabi siwak kepada mulutnya Rasulullah dan kemudian disimpan oleh Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, itulah yang paling nikmat pada waktu tersebut sebab siwak itu dimasuki mulut yang agung, yang mulut yang mulia, iaitu baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini kita baru tahu, tuan-tuan carilah dekat Maidin banyak jual. Kalau rasa macam pening nak cari, dekat Maidin ada,
Asal jangan cari dekat speed max 59 dulu. Yang tu confirm tak ada. Jangan pergi cari KK mat. Cari apa ni? Siwak. KK mat pun pening. Siwak tu apa? Tuan-tuan belilah untuk mendapatkan sunnah. Ini kalau contoh tuan-tuan hari ini dengar, kemudian ada orang yang lagi mahal besar dia punya pahala, diinfakkan pula duit dia. Siwak ni tak mahal pun, dalam 80 sen ada, sehingga 20 sen ada. Beli pula untuk semua jemaah pakai. Waktu tu kampung Pok ni paling berkat sebab bersugi pada waktu tersebut dilakukan oleh seluruh jemaah. Kerana apa tuan-tuan? Sunnahnya besar ke tak? Sunnahnya besar. Kayu je pun. Sekadar kayu, kemudian nak buat siwak tu je pun. Tapi berdasarkan dalam satu peperangan, Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu tersebut sebagai Amirul Mukminin, katanya waktu tengah perang tu tak jumpa jalan kemenangan itu. Maknanya perang, kemudian terpaksa hold sekejap. Lawan lagi, hold. Lawan lagi, tak jumpa dia punya kemenangan. Diberi surat kepada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, cek mana-mana tentera-tentera ni dibuat amalan-amalan macam mana semua, cek satu-satu, semua sunat dibuat kecuali satu, apa dia? Tak bersiwak, iaitu tak bersugi. Kemudian kata Sayyidina Umar, aku wajibkan kepada semua tentera yang nak masuk peperangan ni wajibnya bersiwak. Dengan siwak Allah berikan kemenangan. Jadi tuan-tuan, siwak ni bukan benda yang alat solid yang perlu dijaga, tak, tetapi merupakan kepada sunnah yang terbesar yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah dua tadi, pembersihan mulut dengan redha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah beli, ambillah yang sunat-sunat yang kita beli ni tuan-tuan, yang sekecil-kecil perkara untuk mendapatkan sunat yang terbesar. Apatah lagi kalau yang di depan itu imam yang bertugas. Ini saya nasihatkan diri saya lah tuan-tuan. Maknanya itu lebih diutamakan sebab kata Rasulullah, solat 2 rakaat gunakan siwak lebih baik daripada 70 solat tanpa guna siwak. 70 rakaat, 70 solat buat, itu lebih baik dengan cukup 2 rakaat dengan bersiwak. Okey. Kalau contoh siwaknya tak ada, kayunya bawa dah beli dah dekat Maidin, satu kotak standby. Satu kotak dia standby. Tengok-tengok asyik lupa. Guru kami Al-Habib Najimuddin tuan-tuan beritahu, katanya siwak ni adalah paling yang dibenci oleh syaitan. Syaitan akan buat orang yang nak pakai sentiasa lupa. Syaitan. Sebab hujungnya manusia yang bersiwak tu dapat apa? Redha-Nya Allah. Jadi kalau contoh terlupa, maka boleh juga sebelum solat diambil ridak untuk kita gosokkan gigi itu sebagai isyarat. Cukup sekadar lalukan saja. Contoh sekadar begitu. Jangan tuan-tuan ambil ridak ni tonggonyok. Lepas tu try cium. Jam tuan-tuan. Kan? Maknanya diambil, kalau contoh ridak tak ada, ambil daripada baju. Cukup dilalukan sahaja di depan itu dengan isyarat. Kerana kalau sugi itu kan dibuat dengan pusingan 8 kan. Jari 3 jari di atas, ibu jari dengan jari yang berkelingking ni di akhir, di bawah dibuat dengan 8. 1, 2, 3. Kemudian diakhiri dengan lidah. Dijalikan lidah lah. Kalau kita tak ada kayu, tak payah buat sampai lidah pun dia balun. Maknanya dengan baju tu cukup sekadar dilalu. Kemudian lidah tu tak perlulah. Tak payahlah tuan-tuan ambil baju tu siap lidah, jilat apa semua. Lagi rare dia ambil member pun, baju member sebelah. Apa baju aku rasa macam dah kotor sangat, ambil member sebelah. Yang ini menunjukkan penting di dalam hal siwak. Jadi tuan-tuan, saya mengajak untuk diri saya dan kita, jom sama-sama kita manfaatkan sunnah di dalam solat. Sebab itu nanti tuan-tuan, kita akan jumpa ketenangan dalam ibadat kita. Kerana penuh dengan sunat-sunat yang kita lakukan. Baik. Kemudian yang ke-10. Sunat-sunat lain sebelum solat. Siwak ni bila? Sebelum solat. Maknanya sebelum kita angkat takbir. Dah diri apa semua siap tadi itu,
Ranggangkan kaki, mata dah panjang kepada sujud, maka antara lain bersiwak itu sebelum daripada takbiratul ihram. Kemudian yang ke-10, yustahabbu lirrajuli an yusalliya fi thawbaini qamisin wa rida'in aw izarin aw sarawil fa inni qatasara ala satiril awrati jaza wastuhibba ay yad'a ala atiqihi syai'an. Disunatkan bagi lelaki untuk memakai dua jenis pakaian ketika solat. Disunatkan dua jenis pakaian, yaitu pertama qamis, yaitu baju yang disebutkan dengan qamis, jubah kita ni yang macam saya pakai ini, dan juga rida ni kain yang lain, ataupun izar dan juga seluar. Izar ni apa? Kain pelikat ataupun seluar. Orang pertama yang memakai seluar daripada makhluk ciptaan Allah adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi orang pakai seluar pun sah, pakai kain pelikat pun sah. Tapi orang-orang tua kita terdahulu ramainya adalah dengan kain pelikat kerana mengambil kepada jalan Nabi SAW. Nabi tak pernah pakai seluar. Nabi melazimi dengan kain pelikat atau namanya izar dalam kitab. Jadi tuan-tuan, kalau pakai kain pelikat pula, ini pesanan saya lah, jangan pakai yang lompong gitu, kosong. Ni pakai kain pelikat, tengah nak sujud dah tarik kain pelikat tu pula separuh betis, member belakang baru nak insaf. Tengok sujud-sujud, Allah, kan, dengan betisnya, dengan macam-macam. Jadi dalam sunnahnya untuk mana-mana yang pakai kain pelikat mesti dalamnya ada seluar. Itu sunnah. Maknanya para ulama kita, tuan-tuan, kalau pakai kain pelikat dalamnya akan ada seluar. Guru-guru kami, Habib Ali, Habib Najmuddin, Ustaz Muhadir, Baba Ismail Sepanjang, Baba Ghazali Al-Fatani, yang guru-guru yang muktabar di zaman kita, kalau mereka pakai kain pelikat mesti ada seluar di dalam. Jadi itu menjadi kepada sunnah. Baik. Kalau Nabi SAW pakai izar, itu mesti Nabi SAW akan ada di dalamnya itu ada yang tertutup, itu dengan pakaian yang lain, dan Nabi memakai qamis. Baik. Pakaian ni untuk orang yang memakai jubah qamis ni, maka di bawahnya tu yang datangnya sunnah sama ada kain pelikat ataupun seluar. Orang yang kalau pakai pakaian baju, t-shirt atau seumpamanya, maka juga sunnahnya memakai seluar. Maknanya contoh, tuan-tuan, contohlah jubah tuan-tuan ni tebal, jubahnya tebal. Baik. Kenapa dikatakan qamis tu dengan rida? Kenapa dengan rida? Rida inilah yang pernah berlaku dalam Syama'il. Pernah sahabat Nabi yang miskin, pakaiannya hanya satu dia. Tapi jangan rida yang kecil. Rida yang kecil mana? Adakah imam kita pakai rida yang kecil? Imam Syafi'i punya tu sekejap. Itu kecil. Yang ni kecil, tutup badan, bawah nampak. Tutup bawah, badan nampak. Dia mesti tu macam tuan haji gitu kan. Itu kecil. Itu ridak yang biasa orang-orang tua kita. Nampak tak? Orang-orang tua kita dulu memang dia akan melazimi dengan ridak. Kalau biasa saya nampak dulu kecil-kecil, bila orang tua dululah, saya ingat lagi imam ni, saya panggil dia Putih dekat kampung saya. Ridak dia pakai, dia selalu pakai ridak tu. Macam itulah dua. Tugasnya ataupun dia punya fungsinya buang tai cicak. Bersihkan apa semua. Walaupun ada kata manfaat, okey. Tapi dia ada manfaat masing sini. Maknanya dengan ridak tu penting. Ini tuan-tuan, kalau orang cakap, "Ish, kau pakai ridak macam habaib." Bukan macam habaib. Habaib tu telah menunjukkan itulah pakaian sunnah dalam solat. Jadi ridak kena beridak, kena beli pula ridak. Tadi siwak lah. Relax tuan-tuan, jangan beli yang mahal-mahal. Beli murah sudah. Ridak yang dekat Maidin lagi kan. Maidin memang ada semua tuan-tuan. Dia untuk mendapatkan daripada awal sunnah. Jadi semula
Bila sebut namanya pakaian, maknanya jubah, kemudian adanya daripadanya bawah. So jubah ni tak boleh pakai semata-mata jubah. Maaf cakap, hanya pakai seluar dalam saja, kemudian jubah. Kenapa ni? Dah pakai jubah atas bawah dah tutup dah. Tak, dia akan jadi tak masuk kepada sunnah. Mesti sunnahnya pakaian qamis dengan ada seluar ataupun ridak ataupun izar, iaitu kain pelikat. Okey, maknanya kau contoh seluar tak ada, kain pelikat tak ada. Inilah ni yang akan menjadi kepada izarnya. Macam mana cara, macam mana keadaan, macam mana tuan-tuan pakai ihram. Begitu. Maknanya kain ihram. Satu. Yang kedua, datang pula kalau contoh orang pakai baju Melayu. Kan, baju Melayu, kain pelikat. Macam mana? Macam haji kita, kan, baju Melayu, kain pelikat. Abang kita ni, baju Melayu, kain pelikat. Siapa lagi? Tuan haji kita, baju Melayu, kain pelikat. Menjadi sunnah Nabi, ini saya cerita kalau nak ketepatan. Sunnah Nabi, Nabi mesti akan pakai pakaian bajunya di atas dan bawahnya itu sama warnanya. Kata Sayyidina, kata sahabat, aku nampak kalau Nabi pakai atas merah, bawahnya izar mesti merah. Ni kita pakai sepasang tu bila nak ada majlis-majlis perasmian potong rempin gitu. Itu sama. Tapi maknanya dia akan sama. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau contoh ada kain pelikat kita warna coklat, kita cubalah cari baju kita yang ada coklat. Kalau kain pelikat kita ada hijau, cuba. Kalau dah tak ada, tuan-tuan tak payah stres sangat hidup. Tak ada lah macam mana nak pakai. Relax, tenang, kau pergi je mesti. Kan? Habis dah dengar kuliah semalam, itu sunnah. Kalau dah tak ada, tuan-tuan jangan stres. Jangan upload dalam Facebook. Penceramah suruh semalam aku beli pakai baju sepasang tu. Dah kita pula kena. Ni cerita macam mana seseorang nak dapatkan sunnah. Boleh? Baik. Jadi katanya, qamis, ridat, izar, seluar. Sekiranya ingin memadai untuk menutup aurat, maka ia diharuskan untuk memakai izar atau seluar. Cukup dengan kain pelikat, dengan kemudian ataupun dengan seluar. Dengan syaratnya tutup daripada aurat. Begitu juga disunatkan meletakkan sesuatu di bahunya. Ni sunatkan meletakkan sesuatu di bahunya. Benda ridak ni lah. Ridak yang besar atau yang kecil. Ridak ni adalah tuan-tuan, yang macam saya dapat sanadnya di kanan. Saya dapat daripada Habib Hadi bin Ajmudin dengan belah kanan. Ustaz Hadir itu belah kiri. Jadi kanan ke kiri, kita yang baru nak sunat ni, yang nak dapatkan sunnah ni, tuan-tuan tak perlu pening bab sanad kanan ke kiri. Asal tuan-tuan beli, gunalah dulu. Beli, guna dulu. Jadi orang-orang tua kita dulu dia pakainya beginilah. Ridak ni dia banyak cara lah tuan-tuan pakai kan. Begini satu boleh, kedua-dua bahu, ataupun dipakainya begini pun boleh, ataupun dipakainya keadaannya begini, tangannya ditutup separuh, begini tutup separuh. Ada juga yang ridaknya di bawah ketiak diletakkan begini. Cara ni macam mana? Kalau tuan-tuan dapatkan dia punya pengajaran daripada para guru kita. Jadi kalau contoh first tuan-tuan beli, cukuplah pakai yang dekat atas bahu. Okey. Macam mana keadaannya, ambillah dua, jatuhkan kat bahu gini. Kalau rasa panjang sangat, tutup, kita ambillah dengan bahu yang sebelah kanan ke kiri. Yang penting tuan-tuan dapatnya sunnah. Baik. Sejadah yang kita bawa tu sunat ke tak? Itu termasuk ridak tak? Tak, Mam Saya suka yakin imam. Sejadah tak termasuk tuan-tuan. Walaupun dia diletakkan di bahu, sejadah tu macam katalah sejadah kecil ke, sejadah halus ke, sejadah nipis ke, sejadah nolopa ke, kan? Kalau dia letak dekat bahu, tetap tak termasuk dalam sunnah. Kerana dia bukan jenis pakaian. Tuan-tuan pernah tengok orang pakai sejadah? Kan? Maknanya dia bukan termasuk kepada pakaian. Sejadah tu bukan pakaian. Jadi yang disebutkan ridak ni adalah sejenis daripada pakaian. Boleh? Baik. Ini dihuraikanlah apa itu qamis, iaitu kain yang terpisah daripada badan, maka terdapat lengan baju dan poket. Ridak, apa yang dipakai dari pertengahan badan ke atas. Izar, apa yang menutup bahagian pertengahan badan ke bawah. Maknanya
yang meletakkan ke atas bahu. Ini contoh tuan-tuan, contoh. Kalau di zaman sahabat itu musim panas, mereka akan pakai izar, yaitu pakai kain pelikat di atas pusat sampai pusat, dan ridak ni dia akan buka untuk menutup di bahunya. Maknanya contoh ridak ni dia pakai kain pelikat, dia akan tutup macam ini saja. So kemudian dia akan solat. Jadi maknanya pakaian tu diharuskan untuk menutup aurat izar ni di atas pusat, kemudian pakai yang ni. Ni kalau tuan-tuan nak cuba dapat amalan sunnah ni, pertama tuan-tuan jangan buat dekat Masjid An-Nur. Kan, keluar jalan kaki, pakai kain pelikat je. Ridak dekat badan. Kenapa ni? Sunnah kau tak dengar kuliah maghrib ke semalam? Jadi saya pesan, untuk buat ni tuan-tuan, buatnya jangan dekat Masjid Jami' An-Nur Kampung Puk. Buatnya nak try dapat pahala sunat tu dengan dekat rumah. Bila tuan-tuan try lah ibadatnya solat sunat yang dibuat, contoh solat sunat duha, tuan-tuan buat tu dengan niat praktikal yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW dan di zaman Nabi SAW. Dan buatlah amalan tu. Saya pernah sekali lah tuan-tuan, sekali je masa zaman musim panas saya belajar, saya cuba buat dengan hanya sekadar kain pelikat dan letakkan ridak di badan. Tapi waktu tu rasa berdosa aku sembahyang. Dia serba salah. Sebab pakaian ada. Cuma di situ nak mendatangkan macam mana sahabat dulu nak katanya mereka tu sangat miskin sampai baju pun tak ada. Yang hanya ada adalah ridak untuk menutup badannya pada waktu itu. Jadi tetapi mereka diberikan kedudukan yang sangat luar biasa. Baik. Kemudian katanya Rasulullah SAW, janganlah seseorang dari kalian solat dengan satu pakaian yang tiada pun sesuatu di atas kedua bahunya. Nampak? Adakah jangan ini menunjukkan kalau tak buat berdosa? Tak, dia termasuk sunnah. Maknanya apa yang tiada sesuatu di atas kedua bahunya ni ada ni, ridak ni. Maknanya dengan mendapatkan sunnah pada waktu tersebut. Dan katanya hadis ini adalah galakan untuk berhias dengan sesuatu yang terbaik di dalam solat, dan sunat ini hanyalah bagi lelaki. Manakala bagi wanita disunatkan dengan 3 helai pakaian, iaitu pertama tudung, yang kedua kain menutup badan, dan yang ketiga telekung menutup pakaian yang sedia ada. Ini sunatnya dengan 3 pakaian yang disebutkan oleh para ulama mazhab Syafi'iyah. Kemudian yang ke-11, sunat yang ke-11, labsur rida. Itu ridak lah, memakai ridak ini yang saya dah sebutkan, sama ada ridak yang besar, ridak yang macam Tuan Haji kita, ridak Imam Sofi seumpamanya, kerana disebutkan dalam Fatwa Al-Fiqhiyatul Kubra, katanya apa? Ridak itu adalah dituntut syarak, iaitu kain yang diletakkan di atas kedua bahu tanpa menutup kepala. Jadi dia akan nanti cerita ridak ni dengan keadaan menutup kepala pula. Solat fardu Jumaat, kalau siapa yang menjadi khatib disunatkan untuk menutup kepala tanpa diikat. Maksudnya, contoh, ditutup kepala begini, dijatuhkan. Maknanya kalau dijatuhkan pakaiannya, ridak 1, kemudian 2, cukup begini. Ini sunat untuk dibawakan khutbah Jumaat. Dia tak boleh dilepaskan. Maknanya dia pakai ridak, tapi dia tutup kepala, tapi dijatuhkan. Ini makruh. Maknanya makruh, jadi dia kena naikkan di atas. Ataupun 1 dijatuhkan. 1 naik dengan 1 di atas. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengok balik lah. Bukan tengok, kenang balik zaman-zaman tok-tok kita lah. Kan, orang-orang tua kita terdahulu, mereka sangat menyempurnakan sunat-sunat di dalam ibadat yang telah mereka lakukan. Jadi Kampung Pok, mudah-mudahan bacaan kitab kita ni akan menambahkan kesungguhan kita untuk melaksanakan perkara-perkara sunat, dan mudah-mudahan mendapatkan natijah dan juga pahala-pahala yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nanti sunat yang ke-12 dan ke-13 kita sambung seterusnya, iaitu antaranya memakai kufiyah, iaitu penutup kepala. Nanti kita tengok apa hukum orang yang kalau solat tak pakai tutup kepala. Kemudian yang ke-13 memakai serban.
Dan serban ni pula, nanti kita tengoklah. Semua akan datang lah kan. InsyaAllah. Boleh nak? Ada apa soalan ke? Hukum hakam? Tak ada ya? InsyaAllah ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak. Terima kasih atas perhatian dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa kita, Allah lapangkan urusan dunia akhirat kita, Allah berikan kemudahan dalam urusan kita, Allah angkat segala musibah kita, Allah angkat segala balak bencana, Allah angkat segala kesusahan kita, Allah angkat segala kesulitan kita, Allah angkat segala kepayahan kita, dan Allah berikan kepada kita semuanya dengan nikmat barakah dan kemudahan dunia dan kemudahan akhirat insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadlallahu minna minkum wal 'afu minkum jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.